Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, Alhamdulillah. Tajuk yang akan disampaikan oleh Ustadz Auni yaitu tentang kisah pemuda miskin yang mempunyai sifat amanah dan jujur. Selain itu, dia juga mampu menjauhi yang haram walaupun dia dalam keadaan yang genting dan terdesak. Atas sifat amanahnya itu, dia dijodohkan dengan wanita yang sangat cantik dan baik. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Baiklah, mari kita simak tazkirah Ustadz Auni. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan di bandar Dimash yang terkenal di bumi Syria, di tengah-tengah kesibukan bandar tersebut terletaknya sebuah masjid yang agak besar yang dikenali dengan nama Masjid At-Taubah. Dan dalam satu ruangan yang kecil dan terpencil di dalam Masjid At-Taubah tersebut dikatakan pernah tinggal ataupun didiami oleh seorang pemuda, yang mana pemuda ini dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu dan juga seorang pemuda yang berperangai baik, atau dengan kata lain berperwatakan soleh. Dan pemuda yang dimaksudkan di dalam kisah ini ialah merujuk kepada Sulaim As-Suyuti, yang mana Sulaim As-Suyuti dikatakan tidak mempunyai sebarang tempat tinggal untuk dia tinggal, untuk dia berteduh, untuk dia bermalam ataupun untuk dia menginap, kecuali memiliki sebuah bilik yang agak kecil dan terpencil, yang mana bilik ini pun hanyalah ditumpangi oleh beliau. Di samping mempunyai pelajaran agama yang baik dan tinggi, serta mempunyai perangai yang baik dan berperwatakan soleh, dia juga adalah seorang pemuda yang boleh dikatakan fakir, boleh dikatakan teramat miskin. Dikatakan pada suatu hari dia amat menahan lapar, dan disebutkan bahawa dalam keadaan tersebut sudah 2 hari dia tidak menyentuh ataupun menjamah apa-apa makanan. Dan ini berlarutanlah sampai ke hari yang ketiga, yang mana dia rasakan teramat-amat lapar dan hampir-hampir mati. Dan dalam masa yang sama, apabila kita mengetahui keadaan beliau yang teramat miskin, keadaan beliau yang teramat fakir, sememangnya beliau tidak memiliki apa-apa harta untuk membeli sebarang keperluan harian bagi dirinya, apatah lagi untuk membeli makanan untuk dirinya sendiri. Ini dapat kita lihat hasil daripada keadaan beliau yang berlapar, 2 hari tak makan dan masuk kepada hari yang ketiga. Dan dalam keadaan genting tersebut, beliau mula memikirkan sesuatu, bagaimanakah caranya untuk menampung kelaparan beliau, untuk menampung kegelisahan beliau. Dan di antara bentuk-bentuk pemikiran yang lahir daripada beliau dalam keadaan yang beliau anggap sebagai mudarat di dalam agama, waktu yang tertekan, waktu yang stres, waktu yang teramat genting, lalu beliau menganggap hanya ada 2 choice ataupun 2 pilihan.
Yang pertama ialah memakan bangkai. Walaupun di dalam agama memakan bangkai itu haram, tapi beliau menganggap dirinya pada ketika itu dalam keadaan terpaksa. Itu pilihan yang pertama. Manakala pilihan yang kedua ialah mencuri sesuatu daripada orang lain ataupun mendapatkan makanan daripada orang lain secara mencuri untuk sekadar memenuhi keperluan dan laparnya pada waktu itu. Dan di antara dua pilihan ataupun dua choice ini, beliau memilih yang kedua, iaitu dengan cara mencuri daripada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain untuk menampung kelaparan perutnya. Jadi dikatakan kota Dimash ini adalah sebuah kota yang pesat, sebuah kota yang sibuk dan membangun. Dan dikatakan Masjid At-Taubah yang diduduki dan didiami olehnya ini berada di tengah-tengah kota. Dan keadaan rumah penduduk pada masa itu adalah rapat-rapat dan dekat-dekat. Dan boleh dikatakan di antara atap rumah dengan atap rumah orang lain adalah saling hampir-hampir bersentuhan di antara satu dengan yang lain. Dan ada satu frasa yang menyebut jika seseorang berkemahuan untuk sampai yang ke hujung kota yang paling jauh, kalau dia berkemahuan, dia hanya boleh berjalan di antara atap ke atap, daripada rumah ke rumah. Maksudnya dengan menggunakan atap-atap tersebut sampailah ke penghujung kota. Begitulah suasana, begitulah kondisi nak menunjukkan betapa dekatnya rumah antara rumah dan atap antara atap yang dikatakan saling bersentuhan. Atas hal tersebut, beliau memanjat dinding Masjid At-Taubah, lalu menaiki atapnya dan mula bergerak daripada satu atap ke satu atap. Atau bahasa yang lebih mudah untuk difahami, beliau mula berinjak dari satu rumah ke satu rumah yang lain, yang mana seolah-olah sedang mencari peluang, di mana ada ruang di antara rumah tersebut yang mampu ataupun boleh dimasuki oleh beliau untuk mendapatkan apa-apa makanan daripadanya. Dan untuk seketika beliau telah melalui dan melewati satu rumah, yang mana beliau menjengah daripada atap rumah tersebut, kelihatan di dalamnya ada seorang perempuan. Lalu dia segera menutup matanya daripada terlihat wanita tadi dan mula menjauh daripada rumah tersebut, dan terus berjalan di antara atap ke atap, daripada rumah ke rumah, dan sampailah kepada satu rumah yang agak kosong. Walaupun rumah ini agak kosong, yang menarik perhatian beliau ialah apabila daripada rumah tersebut beliau tercium ataupun terbau seolah ahli rumah tersebut sedang memasak sejenis makanan, yang mana hasil daripada ciuman bau tersebut membuatkan laparnya semakin bergelora, laparnya semakin menggelojak. Lalu dicarilah ruang-ruang ataupun lubang-lubang ataupun celah-celah dengan kata lain untuk dimasuki oleh beliau. Lalu beliau akhirnya berjaya masuk ke dalam rumah tersebut dan terus menuju ke ruangan dapur. Dan bila beliau memasuki dapur, di dalam kuali yang terdapat di hujung dapur itu adanya satu kuali yang tertutup padanya. Lantas apabila beliau meyakini bahawa hasil daripada ciuman bau tadi terhasil daripada masakan ini, lantas segera beliau membuka penutup kepada kuali tersebut, dan di dalamnya ada sejenis masakan yang sedang dimasak.
Masakan ini di kalangan orang Arab yang berasaskan kepada buah terung, ataupun dengan kata lain dalam istilah disebut bazinjan mahshi, yang mana bazinjan mahshi inilah yang dimasak oleh ahli rumah tersebut. Dan beliau telah mengambil salah satu, dengan kata lain sebiji daripada terung yang dimasak, lalu beliau mula menggigit terung tersebut. Tetapi dalam keadaan beliau menggigit terung tersebut tetapi belum menelannya ataupun belum memakannya, ketika itu akal sihatnya telah kembali. Dengan kata lain, pengetahuan-pengetahuan agama yang sebelum ini dipelajarinya telah kembali menyelubungi dirinya, dan dia merasakan hal itu adalah satu kesalahan yang cukup besar. Lalu beliau mengucapkan a'udzubillah, minta dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan mencuri hasil daripada orang lain ataupun mencuri makanan daripada rumah orang lain. Dan atas hal tersebut beliau meletakkan kembali tanpa memakan ataupun menelan terung tersebut dan menutupkan penutupnya kembali di atas kuali tersebut. Lalu beliau mengucap dan beristighfar panjang mengenangkan nasib yang berlaku ke atas dirinya. Walaupun dalam keadaan lapar, sifat amanah daripada ilmu, walaupun dalam keadaan terdesak, beliau tidak sanggup untuk memasukkan sesuatu yang dikatakan haram dalam agama, iaitu barang curian ke dalam mulutnya. Ataupun boleh kita katakan beliau memang dalam keadaan mudarat, dalam keadaan genting, lapar yang teramat sangat. Tuan-tuan boleh bayangkan dalam keadaan seseorang 3 hari tanpa mendapatkan sesuatu ataupun makanan. Baik, lantas beliau keluar daripada rumah tersebut dan kembali menuju ke tempatnya, iaitu di masjid. Dan dikatakan pada waktu itu kebetulan seorang guru dan seorang syekh masih lagi menjalankan ataupun mengajar di dalam majlis ilmu, yang akhirnya beliau masuk ke dalam masjid dan menyandar pada sebuah dinding. Beliau mendengar dalam keadaan dengar tak dengar, dengar dalam keadaan tak memahami, dengar dalam keadaan tak tahu apakah yang diucapkan, apakah yang diajarkan oleh syekh dalam majlis taklim tersebut. Dan ini juga dapat difahami oleh kita, dapat dibayangi oleh kita. Seseorang walaupun berada di dalam satu majlis yang mulia, majlis ilmu, tapi dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak mendapatkan makanan, dia seolah-olah mendengar, seolah-olah tidak mendatangkan apa-apa faedah daripada pendengaran tersebut. Dan bila majlis ilmu itu berakhir dan orang ramai mula keluar dan bersurai daripada masjid tersebut, tinggallah mereka berdua, iaitu Sulaim As-Suyuti dan syekh yang mengajar tadi. Lalu tiba-tiba masjid itu didatangi oleh seorang wanita yang dalam keadaan wanita tersebut berniqab. Lalu beliau memasuki ruangan masjid tersebut dan menuju ke arah syekh. Lalu beliau mengucapkan perkataan-perkataan yang halus, yang agak perlahan kepada syekh. Lalu daripada kejauhan syekh tersebut memanggil Sulaim. Jadi Sulaim menghampiri gurunya ataupun menghampiri syekhnya. Lalu disebutkan oleh gurunya bahawa wanita ini mendatangi beliau, yakni mendatangi syekh untuk menyatakan sesuatu yang besar. Beliau mengatakan bahawa suami beliau, iaitu suami kepada wanita yang masuk ke dalam masjid tadi, baru beberapa hari telah meninggal dunia. Dan dia sekarang tinggal ataupun dijaga oleh seorang pakciknya yang sudah agak tua.
Dan wanita itu memberitahu bahawa dia adalah seorang yang asing di bumi Dimash ini, ataupun di Syam, ataupun di Syria ini. Dan beliau mewarisi harta-harta dan peninggalan daripada suaminya. Dan beliau sekarang sedang mencari seorang pemuda yang boleh mengahwini dan menikahi dirinya untuk menjaga dan melindunginya daripada orang-orang jahat. Jadi aku ingin bertanya kepada kamu secara jujur, wahai Sulam, sanggupkah kamu untuk menikahi wanita ini? Jadi itulah pertanyaan daripada Syekh setelah menceritakan tentang keadaan wanita tersebut. Lalu dijawab oleh Sulaim, ya, dia sanggup menikahi wanita tersebut. Lalu Syekh berpaling kepada wanita tersebut dan bertanyakan, mahukah ataupun sanggupkah kamu untuk menerima lelaki ini, yakni Sulaim, untuk dijadikan suami bagi kamu? Ya, aku sanggup untuk menikahi dan mengahwininya. Jadi atas dasar persetujuan kedua-dua belah pihak yang sanggup untuk berkahwin, bernikah di antara satu dengan yang lain, baik di pihak Sulaim maupun di pihak wanita tersebut, maka Syekh meminta kepada wanita tersebut untuk dipanggilkan pakciknya sebagai wali atas perkahwinan tersebut. Dan Syekh juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai saksi atas pernikahan tersebut. Jadi bila pernikahan tersebut selesai dijalankan oleh Syekh, maka Syekh menyebutkan kepada Sulaim, pergilah kamu dan kembalilah kamu mengikuti isteri kamu ke rumahnya. Lalu isteri kepada Sulaim yang baru dikahwini dan dinikahinya membawa ke rumahnya. Dan apabila sampai ke rumah tersebut, Sulaim merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, kerana dia merasakan amat benar-benar mengenali rumah tersebut. Kerana rumah tersebut adalah rumah yang dimasuki olehnya sebelum ini, iaitu wanita tersebut yang sekarang menjadi isteri kepadanya adalah pemilik sebenar, pemilik kepada rumah yang dia masuki, yang di dalamnya ada masakan terung tadi, ada masakan bazinjan mahsyi tadi. Lalu dalam keadaan terpinga-pinga dan agak terkejut, lalu isterinya menyapa beliau, mahukah kamu makan bersama-sama denganku? Lalu beliau menyanggupinya. Dan kemudian wanita tersebut terus membuka tudung kualinya dan beliau dapati seolah-olah masakannya daripada terung tadi telah terusik. Lalu dia mengatakan, siapakah yang telah sanggup untuk mencuri terung daripada hasil masakanku? Dan bila isterinya menyebut demikian, maka Sulaim menangis teresak-esak. Lalu isterinya menyatakan kepadanya, mengapakah engkau menangis? Lalu dengan jujur, lalu dengan amanah sebagai seorang pemuda yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang tinggi dan kita sebutkan sebagai berperangai baik, berwatakan soleh, dia menceritakan segala-galanya hal yang berlaku kepada isterinya dengan sejujur-jujurnya. Tetapi apakah reaction daripada seorang isteri terhadap suami yang baru dinikahinya atas dasar kejujuran, atas dasar keamanahan beliau? Isterinya mengucapkan satu perkataan yang luar biasa. Wahai suamiku, sesungguhnya kerana engkau telah meninggalkan, kerana engkau telah menafikan sebiji terung yang dianggap haram bagimu, maka sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan, telah menghadiahkan kepada kamu bukan sahaja terung tetapi rumah ini dan segala isi rumahnya. Apa yang dimaksudkan oleh wanita ataupun
ataupun isterinya, dia sekarang sudah memiliki rumah tersebut, termasuklah isinya, iaitu mendapatkan seorang wanita bagi tuan punya rumah, segala perkakasan, segala barangan dan apa yang dimiliki oleh wanita tersebut berkat daripada sifatnya yang amanah, sifatnya yang jujur, dan paling penting menjauhi sesuatu yang haram walaupun beliau sendiri berada di dalam keadaan darurat, keadaan genting dan terdesak. Dan apa yang boleh kita katakan melalui kisah ini sebagai nilai-nilai kebaikan, sebagai nilai-nilai moral yang kita boleh ambil istifadah, yang kita boleh ambil ibrah daripadanya. Yang pertama ialah seberapa upaya untuk menjauhkan diri kita walau dalam keadaan mana sekalipun daripada memiliki, memakan ataupun mengambil sesuatu yang dianggap haram, yang dilarang di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua nilainya ialah sentiasa bersikap jujur, sentiasa bersikap amanah di dalam diri serta kehidupan kita. Amanah dengan diri sendiri, amanah dengan orang lain, amanah dengan kerjaya, amanah dengan ilmu, amanah dengan kepintaran, amanah dalam segala-galanya. Dan insya Allah daripada sifat jujur, sifat amanah tersebut, maka pastinya adanya pertolongan, adanya rahmat, adanya keberkatan daripada Allah. Cuma kita tidak mengetahui, kadang-kadang rahmat pertolongan Allah itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang dekat, ataupun dalam waktu yang berbeza. Walau apapun, kita mesti meyakini setiap sesuatu perkara yang baik, akhlak yang mahmudah pasti akan diganjari dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita memohon, sama-sama kita meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah menghiasi diri kita, akhlak kita, sikap kita, peribadi kita dengan kejujuran dan amanah di mana sahaja kita berada dan dalam keadaan mana sekalipun. Dan peringatan sekali lagi, jauhilah perkara-perkara yang berunsurkan haram, apatah lagi yang bersifat syubhah di antara halal dan haram. Jadi saya berhenti setakat ini. Mudah-mudahan kisah yang sama-sama saya kongsikan ini dapat kita jadikan sebagai bentuk pengajaran untuk kita bersama. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Dan saya ucapkan selamat malam kepada semua. Semoga Allah melindungi kita semua, merahmati dan sentiasa mengampuni kekhilafan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Saya berundur setakat ini dengan ucapan yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.